kepada semua penonton KOP yang menonton kami live di FB page JPA. Okey, hari ini bersama saya ada Encik Adam dari Fiziogo, terapis kami. Okey, hari ini kita akan membincangkan tajuk yang sangat menarik, iaitu sakit belakang dan kerja di rumah. Betul tak Encik Adam? Betul. Okey, seperti kita semua sedia maklum, tempoh PKPB telah dilanjutkan sehingga 9 November 2020, dan saya yakin tuan-tuan puan-puan kat rumah semua sana mesti terpaksa ataupun telah diarahkan untuk work from home ataupun kerja di rumah. Dan saya yakin pasti ramai tuan-tuan puan-puan kat rumah sana yang mengalami masalah sakit belakang ni, betul tak? Okey. Hari ni sebelum kita nak atasi masalah sakit belakang ni, kita mesti nak kenal dengan lebih lanjut apa itu sakit belakang, betul tak? Betul. Okay. So, saya ada beberapa soalan lah mengenai sakit belakang ni yang ingin saya tanya kepada Encik Adam. Okey. Boleh tak Encik Adam explain kepada penonton-penonton kat rumah sana apa itu sebenarnya sakit belakang? Okey. So sakit belakang ni kalau kita tengok sinonim lah dengan rakyat Malaysia yang bekerja ni. Lagi-lagi sekarang ni kalau kita tengok semua tu kena bekerja di rumah, betul? And then kita tahulah kondisi bekerja di rumah tu macam mana dan di pejabat tu macam mana. So apa yang saya nak explain ni, first kita akan beritahu dulu apa itu sakit belakang. Kita nak bagi penonton tu faham sakit belakang tu apa, macam mana, apa simptom-simptom dia, so boleh relatekan balik. Kita boleh tengok balik kepada kita ni ada sakit belakang ke ataupun tidak. Okay. So first, apa itu sakit belakang? Okay, sakit belakang ni dia merupakan salah satu kondisi musculoskeletal di mana kita akan ada rasa tidak selesa dan sakit pada bahagian belakang, terutamanya pada bahagian leher, tengah badan dan pinggang lah. Dan menurut kajian telah dimaklumkan bahawanya banyak sakit belakang ni berlakunya pada bahagian pinggang lah, berbanding leher dan pada tengah badan. Itu sedikit secara ringkas lah apa itu sakit belakang sebenarnya. Definisi dia lah kita kata. Okey, musculoskeletal. Okey, musculoskeletal tu selalunya dari bahagian mana sampai bahagian mana? Okey, so musculoskeletal tu dari segi definisinya merupakan pada satu bahagian badan yang melibatkan tulang dan juga otot lah. That's why nama dia kita panggil musculoskeletal, antara musculo ataupun muscle dan skeletal ataupun tulang lah. So any injury ataupun pain yang melibatkan pada bahagian muscle ataupun tulang, kita boleh consider dia sebagai sakit musculoskeletal. Betul. Menarik. Okey, sakit belakang ni kan, macam mana boleh berlaku sakit belakang? Okey, faham. Okey, so sekarang ni lagi senang kalau saya relatekan lah dengan tajuk kita hari ni yang sakit belakang buat mereka yang kerja dari rumah. Okey, so macam mana macam mana bersakit belakang ni? Satu, dia ada beberapa, orang kata dia punya penyebab lah. So salah satunya yang paling common kita dengar kalau ada yang datang barawatan, yang dah start kerja rumah ni, salah satunya ialah duduk di hadapan laptop ataupun komputer dalam jangka masa yang lama. Sebagai contoh, dia duduk buat kerja fokus sampai 3-4 jam tak bangun. So maknanya dia dah duduk statik tanpa ada pergerakan pada pinggang dia dan jangka masa yang lama, telah menyebabkan atau boleh menyebabkan sakit belakang berlaku. Itu satu lah. Yang kedua, dari segi cara kerja yang kita panggil tak ergonomik. Sebagai contoh, kita tahu kalau contoh di office ataupun di pejabat tu, dia punya kedudukan skrin, dia punya kerusi tu selesa untuk kita buat kerja. So kalau kita buat kerja lama pun insyaAllah lah tak adalah sakit belakang badan ke apa. Cuma bila di rumah ni kita faham, kadang-kadang ada buat kerjanya di meja makan, ada buat kerjanya di bilik. So berbagai-bagai, kita tengok berbagai area tempat buat kerja tu. So kadang-kadang dia orang punya peralatan dia orang guna tu, sebagai contoh laptop, kadang-kadang dia punya kedudukan tu tak sesuai dengan badan kita. Itu yang kita panggil macam tak ergonomik lah. Kadang-kadang skrinnya berada di bawah sikit daripada aras mata, kerusi terlalu jauh sampai menyebabkan dia kena mendongak ke depan. So lama-kelamaan benda ini kalau tidak diubah dan tidak ditukar dan tidak dibetulkan, boleh menyebabkan sakit belakang lah. Itu. Dan satu lagi antara common causes dia ialah tidak menjaga posture yang betul. So kita tahu posture yang betul ni sangat penting supaya badan kita dapat fungsi dengan baik. Posture yang salah boleh menyebabkan sakit lah. Sebagai contoh, kalau katalah kita duduk, bagi contoh ada meeting ya, kita tahu kadang meeting ni lama, walaupun kita tak adalah nak menat ke apa, bila kita duduk lama, dia kadang-kadang menjadi satu habit ataupun tabiat yang mana bila kita duduk tu, sebagai contoh, saya tunjuk contoh ya. Contoh bila dia duduk lama, dia akan senyapkan badan dia.
So kita rasa macam selesa. Cumanya bila kita biarkan berpanjangan, kejap saya ingat ke kiri, kejap saya ingat ke kanan, so lama-lama benda ni akan menyebabkan berat badan tu tak terletak secara seimbang. So bila jadi ketidakseimbangan berat badan tu pun boleh menyebabkan ada sesetengah muscle atau otot pada sebelah kiri ataupun sebelah kanan boleh kita panggil sebagai overwork ni, ataupun dia menampung beban berlebihan lah. So lama-kelamaan pun boleh menyebabkan jadinya sakit belakang lah. Tu maksudnya menjaga postur tu sangat penting lah, betul tak? Ya, betul tu. Sebab kadang kita tak sedar tiba-tiba kita dah gerak macam tu, Ya, dah betul. tiba-tiba dah sakit. Tak. Okey, tu macam mana kita boleh sakit belakang, betul tak? Betul. So mesti tuan-tuan puan-puan kat rumah kat rumah sana mesti nak tahu apa sebenarnya simptom-simptom sakit belakang. Kadang kita tak sedar pun tiba-tiba sakit pinggang. Sakit pinggang tu kira sakit belakang juga ke? Betul tak? Betul. So Cik Adam boleh Terangkan lagi lah, boleh tak ada masalah. Okey. So antara simptom sakit belakang ni, kita bagi yang paling common lah. Selalu satu dia akan rasa ketidakselesaan ataupun sakit pada mana-mana bahagian pinggang, tak kisah di leher ataupun di pinggang. Satu lagi problem dia ialah dia tidak boleh buat kerja dengan lama. Sebagai contoh, tak selesai kerja dia, maksudnya kerja pejabat saja, maupun kerja kadang-kadang kerja rumah. Sebagai contoh dia nak masak ke apa, so dia tak boleh buat kerja dengan lama. Jika dia buat aktiviti tu dengan lama, dia akan rasa tak selesai ataupun sakit lah. Okay. So yang ketiga, dia akan menjadi makin sakit apabila kita melakukan aktiviti seperti menunduk atau mengangkat barang. Okay. Sebab kadang-kadang kita aktiviti biasa yang menunduk, kadang-kadang nak ambil barang atas lantai, nak ambil wudu time solat aktiviti yang simple macam tu yang kita rasa macam tak ada hak ataupun tak ada kesan buruk pada badan, tapi bila dia dah sakit ataupun dia dah mengalami sakit belakang ni, hatta perbuatan simple macam tu pun boleh trigger sakit belakang tu lah. Okay, itu antara orang kata apa, simptom-simptom yang kita boleh klasifikasikan sebagai seorang tu ada sakit belakang lah. Tapi cuma dia ada banyak lagi. Cuma ini kita bagi tahu antara common simptom. Tapi cuma ni kena pastikan juga itu antara paling common. Dia boleh jadi orang yang sakit belakang tu ada simptom lain. Sebagai contoh, simptom dia mungkin ada kebas-kebas, ataupun mungkin simptom dia tak boleh nak berdiri lama, atau waktu tidur dia nak beralih pun sakit. Untuk tahu dengan lebih lanjut, kena berjumpa dengan pakar ataupun orang yang betul-betul berpengalaman lah. Ini cuma saya ceritakan kalau kita boleh nak relatekan balik dengan aktiviti seharian di rumah tu. Okay, so kena check lah kalau ada simptom-simptom tu, nak tahu lebih lanjut mungkin boleh pergi jumpa pakar-pakar lah. Ya, betul. Okey, tu simptom. Dan ada tak, sebab kita dah tahu kan apa tu sakit belakang, kenapa boleh jadi simptom-simptom. So kita tak tahu juga, tuan-tuan puan-puan mesti nak tahu macam mana cara nak elak dari sakit belakang ni. Okay. So setelah cara nak elak ni, kita nak kena relate balik macam mana punca sakit belakang tadi. So bila mana kita dah kenal pasti punca, barulah kita boleh elak. So macam mana kita nak elak kalau kita tak tahu apa yang menyebabkan sakit belakang betul. Okay. Sebagai contoh, saya bagi satu contoh senang. Yang saya bagi tahu tadi pasal ergonomik tadi, ataupun tempat kerja yang ergonomik ataupun yang selesa dengan badan. So sebagai contoh, bila kita nak elakkan sakit belakang, kita tahu tempat yang kita buat kerja di rumah tu agak tidak selesa, dan bila kita buat kerja lama, kita mula rasa sakit badan ataupun sengal-sengal badan. So apa yang kita buat, make sure atau pastikan tempat kerja kita tu selesa. So macam mana selesa ni? Definitif selesa ni agak subjektif, dia banyak Yang mana selesa ni, kita nak make sure kedudukan badan atau postur badan dia dalam keadaan yang betul lah. Kita kata duduk tu dengan tegak, tak disengitkan badan kiri kanan, level skrin tu sama pada aras mata. So macam mana, sebagai contoh katalah kalau laptop diguna tu pada meja yang rendah. Okay, so macam mana kita nak tinggikan sama level dengan mata. So instead daripada kita beli meja baru untuk buat kerja, so kita boleh jadi kreatif sikit, sama ada kita tinggikan sikit menggunakan buku, ataupun kita pakai meja kecil atas meja yang kita guna tu, ataupun kita boleh pakai macam supporting device yang mana kalau tengok sekarang ni banyak orang jual yang kalau kita letak laptop, kita boleh laraskan tinggi dia, tinggi rendah dia. So benda macam tu walaupun kita nampak simple, tapi sebenarnya dapat membantu. So tak salah kalau kita invest sikit untuk keselesaan kita buat kerja lah. Sebab kita tahu kalau badan kita sihat, nak buat kerja tu senang, dan kata semangat lah. Kalau sakit ni, mulalah datang dia punya tak selesa, dia punya malas, semua tu. So make sure kita invest sikit
untuk keselesaan kita juga nak buat kerja. Itu salah satu cara dia lah, kita tinggikan laptop tu pada aras mata. Satu lagi, make sure dari segi kita punya, katalah kita dah tinggikan skrin laptop semua tu, tapi kita duduk atas kerusi yang tak selesa. Contoh ada setengah orang kadang-kadang bila dia duduk atas kerusi yang macam keras, macam kerusi kayu ke, dia tak boleh duduk lama, tak tahu kenapa dia tak selesa. So kita, orang kata nak jadi kreatif lah sikit. So rather than kita beli kerusi baru ke apa, kita mungkin boleh lapik. Kita perlukan kerusi tu supaya kita duduk dengan selesa. Selain daripada untuk tempat yang kita duduk atau punggung tu, kita nak kena make sure tempat kita sandar tu. Kenapa penting? Sebabnya bila kita buat kerja dengan lama, badan kita tu perlu tahan ataupun sustain dalam jangka masa yang lama. So semestinya kenalah bersandar. Sebab kalau duduk tegak macam ni boleh, tak ada masalah, tapi biasanya takkan tahan lama lah sebelum dia akan start lenguh. Satu perkara bila dah lenguh ni, yang mulalah nanti badan tu dah start sengit, posture dah tak jaga. So daripada kita biar masa kita menahan beban tu jangka masa yang lama, kita cari tempat duduk yang bersandar yang selesa. Ataupun katalah dia tak ada macam kerusi office yang tinggi tu, dia ada kerusi macam kerusi di meja makan ataupun kerusi biasa yang digunakan. So katalah kalau nak selesa, sekarang ni kalau tengok dia ada jual macam lampas support tau untuk kerusi tu. Kalau tengok orang yang kat office tu kan, so biasanya dia ada macam support untuk bahagian pinggang. So benda tu pun kita boleh guna juga untuk keselesaan. Ataupun kadang-kadang setengah orang dia just letak bantal saja di belakang. Tapi yang pastinya antara bantal ke kita nak beli supporting device ke, cari yang betul-betul selesa dengan badan. Sebab kenapa kita kata macam tu, macam saya kata lah, definitif selesa ni untuk lain orang lain. Ada setengah orang mungkin tak bantal, dia dah rasa selesa. Setengah orang mungkin bantal dah okey, dia nak juga beli back support untuk tempat duduk dia. So tak ada masalah lah. Biasanya boleh survey, cari dulu, tengok macam mana, make sure yang betul-betul support dan selesa lah kita buat kerja. Itu dari segi macam segi ergonomik lah. Kalau dari segi posture tu, kadang-kadang boleh jadi habit. Macam tadi Cik Mia cakap kan, kadang kita tak perasan, tahu-tahu badan dah sengit. So benda tu nak tak nak kita kena break the habit. Maksudnya kita memang kena peka lah dengan badan. Sebab kadang-kadang kita salah posture ni, dia tak terus sakit. Dia bukannya kita salah sengit sikit, push terus rasa menyucuk ke apa. Biasanya simptom-simptom awal tu dia akan rasa macam lenguh, sengat sikit. Biasanya orang seringkali dia akan macam dia tak ambil dah benda tu. Tapi sebenarnya yang penting untuk kita dengar dengan badan kita. Sebab badan kita dia sebenarnya bercakap kalau dia ada masalah. Maksudnya contoh kalau dia sakit, dia akan rasa sengal dulu, lenguh dulu. So simptom-simptom awal yang kalau kita dah kenal pasti ni, kita kena segera ubah lah. Maksudnya kena peka lah. Kalau kita rasa, kadang-kadang kita tak perasan juga kan, tapi bila rasa lenguh, tengok-tengok badan sengit, cepat-cepat lah tegakkan badan. Ataupun kadang-kadang kalau kata kita rasa tu, macam kadang setengah orang dia akan suka macam ni tau, ke depankan badan dia. So posisi ni pun tak bagus. Kenapa? Tak ada support pada bahagian belakang. So cara dia senang, make sure duduk betul-betul rapat dengan kerusi dan kalau boleh rapatkan sikit kedudukan badan tu dengan meja. So kita akan rasa lagi selesa dan tak terlalu kata membenarkan badan lah. Itu antara cara-cara nak elakkan dia. Selain daripada tu, macam biasalah, kita boleh buat senaman, kita boleh buatkan badan. Dan orang kata apa, satu lagi kalau macam kita tahu kalau kerja tu kadang kita dah jaga posture, kedudukan skrin dah sama dengan mata, kerusi pun dah selesa. Orang kata semua checklist tu kita dah check lah. Cumanya satu, orang satu lepas pandang, bila dia buat kerja yang dia leka ataupun dia terlalu fokus, apa jadi dia kadang-kadang duduk depan PC tu lama sangat. Kadang-kadang kalau tak ada orang tegur ke apa, kalau kat rumah tu, kalau katalah ada 3 jam tu 3 jam lah dia duduk. Unless kalau dia dah nak pergi tandas ke apa kan. So apa yang kita nak buat kat sini, apa yang kita nak contoh poin yang tengok ni buat kat sini, katakanlah kalau duduk, kita bagi contoh setiap sejam tuan-tuan dan puan-puan duduk atas kerusi, make sure ambil masa dalam 3 ke 5 minit untuk berdiri sekejap ke, berjalan sekejap ke. Senang cerita kita nak ubah posisi. So dari satu posisi yang kita statik tu, kita ubah ke satu posisi lain. Sebagai contoh kalau duduk dalam masa tu, kita berdiri lah kejap, berjalan pergi dapur ke minum air ke, dan duduk balik setiap sejam. Ataupun katalah kalau kita kerja kita tu kadang kena berdiri lama sangat ke, dalam sejam berdiri tu kita mesti duduk lah sekejap. So apa fungsi kita buat benda ni, kita punya weight shifting tu, maksudnya beban badan kita tu dapat berubah-ubah. Sebab kalau kita duduk, sebagai contoh, duduk lama, beban dia tak jatuh kat kaki, dia akan jatuh kat pinggang dulu.
Sebab tu bila kita duduk lama, kaki tak lenguh, pinggang yang lenguh lah. Kalau kita berdiri tu, pinggang akan lenguh, cumanya lenguh dulu kaki. So bila kita ubah tu, beban yang dah lama jatuh kat pinggang ni, bila kita berdiri, dia jatuh ke kaki. So benda tu dapat relief sikit lah, dapat relaxkan sekejap pinggang. Dah dia jatuh kaki sekejap kan, lepas tu dah jalan sikit, duduk lah balik. Supposedly memang takkan ada masalah lah bila kita buat cara yang macam tu. Okay, panjang explanation tu. Panjang sikit kita, sebab kita nak betul-betul faham kan. Betul. So cara-cara dia ada beberapa lah. Yang first kena pastikan selaras lah. Ya betul, ergonomik lah kita kata. Dia punya key point is ergonomik lah. Ergonomik. So tak perlu pun nak belanja banyak-banyak ke, beli meja baru ke, tapi cukuplah dengan aktiviti kita still boleh atasi masalah sakit belakang ni lah. Okey, kita dah tahu apa tu sakit belakang, macam mana boleh jadi, simptom dia dengan cara nak elak ni. Okey, tuan-tuan puan-puan kat rumah sana mesti nak tahu kan, ada tak cara macam mana macam nak, ataupun nak macam mana nak relief lah rasa sakit tu kan. Macam Cik Adam cakap ada tadi kan, kena buat senaman. Cik Adam boleh tak tunjukkan kepada viewer kat rumah sana macam mana nak buat cara senaman di rumah ni? Faham. Okay, senaman lah. Okay, so dari senaman ni sangat simple. Kadang-kadang kita tak perlu pergi keluar rumah untuk buat senaman ni. Senaman ni biasanya boleh dilakukan dalam rumah dan tak perlu alatan yang mahal pun sebenarnya. Kita boleh guna apa yang ada di rumah saja sebagai contoh. Okay, so buat mereka yang baru, macam bilang saya cakap tadi, kadang-kadang kita baru nak terasa, dia tak develop as in full back pain lagi tau. Dia mungkin ada early symptom, mungkin dia baru nak terasa. So senaman ni biasanya boleh membantu untuk mengelakkan in the future dia akan sakit belakang lah. Cumanya bila dia dah memang sakit belakang tu, dia dah pergi klinik ke, jumpa doktor ke, memang doktor ni memang dah sakit belakang, untuk dapatkan rawatan tu, itu kena jumpa contohnya ahli fisioterapi lah, untuk bantu untuk menyelesaikan masalah dia. Sebab biasanya senaman ni adalah macam kita panggil senaman mudah lah, ataupun senaman simple yang buat untuk mengelakkan jadinya sakit belakang. Cuma kalau dah terjadi, itu kena pergi series of, orang kata apa, pemeriksaan dan rawatan yang lebih lanjut lah. Okay, so katakanlah contohlah tuan-tuan ni, perempuan di rumah tu yang kita tahu dia dah rasa macam pelik sikit, dia dah dengar kat badan dia dah rasa macam something wrong lah dengan badan. Cumanya yang dia perasan benda tu tak kerap jadi lagi, mungkin baru sehari dua jadi. So apa yang saya nak tunjukkan kat sini, kita boleh lakukan beberapa senaman yang mudah. Katalah kita dah buat yang bangun, duduk, tukar posisi tadi. Antara senaman yang kita boleh buat kat rumah ialah senaman regangan, ataupun kita panggil selalu orang dengan stretching lah. So stretching ni sangat simple. So kita nak kena pecahkan kepada komponen mana yang kita nak regangkan tu. Sebabnya kalau kita cerita sikit-sikit, kadang-kadang viewers tak dapat, orang kata apa, dia tak dapat dia punya flow macam mana kita nak buat dengan betul lah. Sebab pentingnya senaman ni kena betul tekniknya, kena betul cara. Kalau tak betul, kita buat tapi tak ada hasil lah. So kita dah, orang kata, buat benda yang sia-sia. So teknik kena betul, cara kita execute the exercise pun kena betul. Okay, sebagai contoh, saya tunjuk satu contoh. Okay, katalah kita dah banyak buat kerja, somehow macam mana kita jaga pun, kita still akan rasa lenguh tu tau. Sebab kenapa? Badan manusia biasanya memang ada limitation. So apa jadi, bila dah start terasa macam dah lenguh, sebagai contoh di bahagian leher, apa kita nak tunjuk kat sini, kita nak suruh buat senaman untuk leher. Sangat simple, sangat mudah. Caranya just satu, kena make sure tak perlu bangun, tak perlu duduk saja. Duduk dengan selesa dan tegak. Katalah kita tegang di bahagian belakang leher sini. So apa kita buat, rasanya viewers bawah mostly dah tahu, cuma tak tahu bila nak gunakan senaman tu. Maksudnya dia dah tahulah macam mana nak buat. Cuma bila kita nak buat tu, biasanya bila kita dah start terasa tu, kita take 5 sekejap, spend 5 minit untuk buat senaman. Bagi contoh, sakit pada bahagian leher, katalah sakit pada leher sebelah kanan. Apa kita nak buat, kita akan toleh pada sebelah kiri. So apa kita buat, bila kita toleh sebelah kiri, tolak bahagian tangan kita sehabis yang boleh, sampai ujung limit, sampai kita rasa macam ada tegang sikit kat sini. So bila rasa tegang tu, kita kira dalam 8 ke 10 saat. So bila tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan lepaskan pelan-pelan. Bila dah buat ke sebelah kanan, kita kena buat the opposite side juga. Buat sebelah kiri. So pusingkan ke kiri, tahan sebanyak 10 saat.
penting kenapa kita nak buat dua-dua side sekali. Kenapa? Bila melibatkan bahagian leher ke ni atau bahu biasanya, bila dah sakit pada contoh sebelah kanan ni, kalau dibiarkan, nanti sakit tu akan compensate pada opposite side. Kalau belah kanan kena awal-awalnya, ada je probability yang dia akan sakit di sebelah kiri. That's why untuk kita nak elakkan, kita buat dua-dua side sekali terus. Walaupun yang sakit tu sebelah kanan, tapi mungkin kita akan lebihkan sebelah kanan tu. Mungkin kita buat yang sebelah kanan ni 10 kali, belah kiri ni 5 kali. Cuma yang penting untuk kita balancekan balik. Itu untuk leher lah. Maksudnya kita pergi kiri kanan ni boleh, dan tarik kepala ke bawah. Tekan, tahan dalam 8-10 saat. Dan bila dah buat bawah tu, kita balas balik ataupun buat opposite side, kita longakkan balik, tolak dalam 8 ke 10 saat. So teknik dia make sure bila kita buat tu, pastikan ada rasa tegang. Sebab kalau tak tegang, dia tak stretch lah masa tu. So ibarat kita buat benda yang tak bagi kesan pada masa. So make sure bila rasa tegang, tahan dalam lebih kurang 8-10 saat, dan lepaskan pelan-pelan. So itu untuk bahagian leher lah. Selalunya kalau kata tengok skin kadang mendongak ke depan kan. So itu senaman yang bagus lah, nak relief kembali pressure pada bahagian leher. Okay, itu leher. So next, kita pergi bawah sikit, kita pergi pada bahagian chest area ataupun dada. Selalu kalau orang yang banyak buat kerja ni, dia akan slowly develop macam hunchback macam ni. Dia akan, orang kata apa, dia akan merengkok ke depan ni, dan belakang dia akan nampak macam menggonjol. Sebab kadang-kadang kenapa dia duduk macam ni, dia buat kerja macam ni, so lama-lama akan ketat tau pada bahagian dada, dan belakang ni memang akan nampak macam timbul sikit. So nampak macam kita panggil membongkok lah. So ada cara kita nak elakkan benda jadi. So antara salah satu caranya, kita akan buat mobilizing. Kita akan mobiliskan balik bahagian dada dengan shoulder ni, campur dengan stretching sekali muscle yang ada pada sekeliling area ni lah. Okay, sebagai contoh, katalah kita nak stretchkan bahagian dada sini, dan kita nak tolak balik ke belakang. Tangan ni boleh letak pada belakang leher macam ni. Kita letak dia macam ni. Okay, lepas tolak tu, lepas dah letak ni, make sure kedua-dua siku ni tolak ke belakang. Bila tolak ke belakang, sebab kita kan duduk bersandar, kita push badan kita pada kedua belakang. So dengan ni, apa yang dia buat, dapat menolak balik posture kita yang membongkok tu untuk ke depan. Sama saja kiraan dia, tahan dalam lebih kurang 8 ke 10 saat, dan release lah balik. Biasanya kalau boleh kita nak minta ulang dalam 8 ke 10 kali juga. Kita nak pergi senang ingat, tahan tu 8 ke 10 saat untuk sekali buat. Berapa kali nak ulang? 8 ke 10 kali juga. 8-10 saat, 8-10 kali. Betul. Sebab kadang-kadang biasanya kalau kita bagi lain-lain nama ni, orang akan senang confuse. Nak ulang berapa kali, nak tahan tu berapa lama. So senang kita standardizekan dia, so that kita ingat satu number je untuk tahan dan juga repetition dia biasanya. Okay. So selain tu, selain tolak ke belakang tu, kita releasekan pressure kat bahu ni, kita boleh buat yang tolak bahu ke belakang macam ni. Kita panggil macam senaman ni, kita panggil shoulder shrugging lah. So basically to relieve balik pressure dekat bahagian bahu dengan bahagian, terutamanya kita panggil bahagian belikat kat belakang ni. Bahagian belikat ni pun orang selalu datang komplain tentang sakit kat belakang. Nak kata kerja berat tak ada, kerja buat apa? Hadap laptop je kat rumah. Tapi sebenarnya dia boleh beri kesan jugalah pada bahagian belikat. So senaman simple, dia boleh tolak ke belakang. Yang ni lebih pada mobilisasi. So mobilisasi ni tak perlukan sangat sampai tahan 8 ke 10 saat pun. Just ulang je lah 8 ataupun 10 kali ke belakang. Macam saya kata, lepas kita dah tolak ke belakang, kita balas balik ke depan 8 ke 10 kali juga. So itu untuk bahagian tengah. Ni secara pergi daripada atas ke bawah lah. So next is, selalu kita orang dekat dengan kita komplain sakit pada bahagian pinggang, betul. So sakit pada bahagian pinggang ni, ini untuk yang baru nak jadi baru nak develop back pain tu. Apa kita nak buat? Kata dalam keadaan duduk ni, sebagai contoh kita nak regangkan pada bahagian sebelah kanan pinggang. So apa kita nak buat? Kaki sebelah kanan ni kita nak silangkan atas kaki sebelah kiri. Okey. So tangan sebelah kiri ni kita letak atas lutut sebelah kanan. Okey, tangan sebelah kanan ni kita nak reach belakang ni, dan kita nak tolak macam ni. Kita nak tolak, kita nak twistkan badan lah. So kita nak twistkan badan ni sampai rasa tegang kat bahagian belakang. Sama juga 8 ke 10 saat tahan, dan ulang dalam 8 ke 10 kali. So macam biasa bila dah buat sebelah kanan ni, so kita balas balik lah, buat pada bahagian sebelah kiri. Okey. Cuma kena kita nak maklum, yang senaman yang kita tunjuk ni hanya pada
mereka yang baru nak develop ya, sakit belakang tu baru nak jadi. Dia kalau katalah ada lain condition lain, macam contohnya dia selalu kita dengar macam ada slip disc, ataupun dia ada satu condition yang kita panggil ada masalah tulang belakang yang kita panggil spondylosis. So kalau ada sakit-sakit yang macam tu, better kena jumpa pada pakar tu, fisioterapi ke ataupun doktor, untuk tanya dulu senaman mana yang sesuai. Sebab kadang-kadang ada senaman yang pada mereka orang yang ada sakit ni sesuai, dan ada juga mungkin yang tidak sesuai. So untuk orang yang ada underlying condition yang kita panggil ada sakit-sakit lain tu, better jumpa dulu orang yang berpengalaman ataupun yang betul-betul profesional dalam bidang ni untuk tanya senaman macam mana yang sesuai. Okey, satu tadi tu kita cakap tentang senaman-senaman yang boleh dibuat ketika di rumah, kan? Betul. Tak payah nak keluar rumah ke apa, kat kerusi je pun kita boleh buat dah. Even depan laptop pun boleh buat, betul tak? Betul. Okey, macam tadi Cik Ana dah cakap, kalau kondisi seperti slip disc ataupun Spondylosis. spondylosis okey. Kalau macam tu, sebelum diorang buat senaman, adakah perlu jumpa spesialis ataupun terapis ke? Biasanya kalau orang yang dah memang ada slip disc ataupun macam yang spondylosis tu, biasanya risiko mereka untuk kena sakit belakang tu akan lagi tinggi lah. So biasanya untuk keselamatan, better jumpa pada pakar dulu untuk supaya pakar tu boleh assess dulu, boleh buat pemeriksaan dan boleh cadangkan rawatan ataupun senaman macam mana yang sesuai. Sebab kenapa? Sebagai contoh, katalah orang yang sakit belakang, kita akan suruh buat senaman yang akan lunjuk ke bawah macam ni. Kenapa lunjuk ke bawah? Sebab dia dah lenguh, kita nak regangkan balik otot pada bahagian belakang ni, kita akan suruh dia menunduk ke bawah. Cumanya kalau dia dah jadi ataupun dia dah jadi macam sakit belakang ataupun dia ada macam masalah slip disc ataupun spondylosis, perbuatan ataupun aktiviti yang macam ni sebenarnya boleh menyebabkan jadi lagi sakit. Kalau ingat tadi masa saya cakap awal-awal tadi, bagi mereka yang ada simptom-simptom slip disc, perbuatan simple macam menunduk pun dah jadi problem, betul. So kalau dah sakit sampai yang nak menunduk pun boleh, so senaman ni tak sesuai lah. Bukan nak kata senaman tu senaman yang buruk kan. Senaman tu sesuai, cumanya senaman tu memberi kesan, cumanya pada mungkin yang baru nak jadi. So tak ada masalah bila buat macam ni. Tapi bila dah terjadinya sakit belakang, dah develop sakit belakang tu, aktiviti ataupun perbuatan seni memang tak digalakkan lah. So sebab tu kita nak tekankan kat sini, kalau dah memang betul-betul develop sakit belakang ataupun ada lain condition lain, sangat-sangat kita tekankan untuk pergi buat pemeriksaan dulu, dapatkan pandangan, biar pihak yang berpengalaman tu cek dulu, dan biar dia orang bagi senaman yang sesuai dan betul-betul kena dengan condition diorang tu. Macam tu. Okey, so pentinglah untuk jumpa spesialis dulu, siapa yang ada slip disc tu atau Spondylosis. Jumpa pakar dulu lah dan bertanya pendapat lah, boleh ke tak buat senaman macam mana yang sesuai. Mungkin setiap orang lain-lain senaman yang boleh dibuat kan, betul tak? Betul. Okey, kita dah sampai ke penghujungnya. Cik ada mana apa-apa nasihat ataupun pesanan kepada viewer kita? Okey, so pada mereka yang dah bermula kerja dari rumah ni, pastikan anda jaga postur anda, pastikan tempat kerja anda tu selesa, dan kalau boleh elakkan sebelum anda mendapat sakit belakang ni. Sebabnya kenapa? Bila dah dapat sakit belakang ni, kita akan mengganggulah dari segi aktiviti harian, mahu kerja ataupun waktu buat kerja di rumah lah, kata macam masak ke ataupun spend time dengan family ke. Sebab kalau katalah tuan-tuan perempuan tu dah dia boleh sakit belakang, pastikan dapat rawatannya secepat mungkin. Sebabnya kenapa? Kita takut dia kalau dibiarkan begitu saja tanpakan dapat rawatan yang betul dan sesuai, satu sebab sakit tu boleh develop menjadi lagi teruk ataupun dia akan attack tempat-tempat yang lain lah. So bila dah jadi macam tu, lagi banyak yang kita nak selesaikan dan kadang-kadang lagi lama lah masa yang diperlukan untuk sembuh. So make sure sebelum kena, kita prevent siap-siap, supaya kita orang kata taklah menyesali kemudian hari nanti. Betul. Okey, terima kasih banyak Cik Adam kerana sudi join untuk live pada hari ini. Sorry. Okey, kita dah sampai ke penghujung rancangan pada hari ini. Siapa yang kami berharap ilmu yang
Cik Adam sampaikan pada ini, tuan-tuan perempuan dapat amalkanlah. Dan jika ada persoalan apa-apa persoalan, jangan risau, boleh komen di bawah dan kami akan boleh jawablah, ataupun boleh je follow FB page kami Physio-Go dan boleh bertanya apa-apa soalan di situ dan kami akan cuba jawab. Kalau tuan-tuan perempuan ada rasa sinta-sinta sakit belakang tu dan rasa macam nak buat pemeriksaan lah, jangan risau, kami ada pemeriksaan percuma di cawangan-cawangan kami yang terletak di Mangsa Maju dan juga di Bani. Okey, akhir kata, macam kita semua tahu, kes COVID sekarang ni makin lama makin meningkat, betul tak? Betul. Okey, semalam je macam menurun sikit, tapi kemungkinan akan menaiklah, bukannya 3 angka je, tapi mungkin akan sampai ke 4 angka. So saya ingin berpesanlah kepada tuan-tuan perempuan yang menonton live kami pada hari ini untuk sentiasa menjaga jarak sosial, pastikan jaga SOP, ikut SOP, pakai hand sanitizer, pakai face mask bila keluar tu kan, bila balik je rumah terus mandi. Jangannya peluk anak dulu ke, peluk cik anak, jangan dulu. Mandi dulu, basuh baju dulu, baru bolehlah aktiviti rumah tu lah. Dan yang tuan-tuan perempuan kat rumah tu yang work from home, boleh ikutlah cara-cara macam mana nak elak semua tu kan, ergonomik, jaga postur badan tu sangat penting bagi saya. Sangat penting lah untuk jaga postur badan tu dan lakukanlah senaman-senaman yang Encik Adam dah tunjuk tadi. Okey, akhir kata jaga diri dan insyaAllah ada rezeki nanti kita akan berjumpa lagi sekali lah pada sesi live akan datang. Okay, Assalamualaikum dan terima kasih kerana join live kami pada hari ini.